Jadi saya nak beritahu lah. Sebenarnya dalam kes ini saudara Zuharman ni bukanlah individu yang harus kita persalahkan 100%, bukan ya. Sebab saudara Zuharman ini menjalankan tanggungjawab ya. Zuharnan ini menjalankan tanggungjawab beliau sebagai kaki tangan awam, dan beliau diamanahkan untuk pergi ke masjid mengeluarkan notis saman, itu saja. Dan beliau hadir pada hari tersebut. Sebab itu dia tulis pukul 11 pagi. Bukan maknanya dia pun tahu orang belum datang. Sebab kes ni bukan kes hari tersebut, kes sebelum tu. Sebab ada Bilal yang kena dikatakan kena COVID-19, positif COVID-19. Kes ni kes sebelum tu. Ramai yang tak tahu. Saya dah faham dah sekarang ni isu sebenarnya. Jadi Zuharnan ni jadi mangsa lah. Dah jadi mangsa kena serangan. Yang sebenarnya keputusan ini dibuat oleh jawatan kuasa yang terdiri, yang dipungsikan oleh Tuan Pegawai Daerah, kemudian ketua-ketua. Persoalannya yang timbul di sini, ketika bermesyuarat ini, takkan tak ada seorang jawatan kuasa yang bangkit menentang keputusan untuk menyaman Masjid Seri Maulana ini. Buat tindakan lain. Siasat dulu, beri amaran. Sebab ini masjid ini rumah Allah. Sebab itu isu ni jadi viral. Bila tak adalah, sedangkan jawatan kuasa yang bermesyuarat ini, rasa saya majoritinya beragama Islam yang sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, dan seharusnya mereka faham impak besar ataupun asbab daripada tindakan itu akan menyebabkan kekecauan kepada seluruh umat Islam ya. Bukan di Malaysia saja. Saya tengok komen-komen daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Indonesia, Thailand yang kecewa dengan tindakan ini. Jadi sepatutnya jawatan kuasa ini, keputusan ini dikaji sebelum mengarahkan Zuharnan ini untuk mengeluarkan notis. Dia dah jadi manusia. Dia dah dituduh sebagai tidak bertanggungjawab. Dia dituduh berbagai-bagai tuduhan. Kesian dia, saya kesian dia ya. Sebab bagi saya dia bukan bersalah sebenarnya. Selepas saya kaji balik ke ini, dia tidak bersalah. Dan netizen juga tidak salah yang komen-komen ni. Sebab netizen tak tahu cerita belakang ya. Sepatutnya pejabat kesihatan daerah bila saman saja Masjid Seri Maulana ini, buat sidang media, buat kenyataan resmi apa sebab dia disaman ya. Kerana ni jangan lambat. Bila lambat, yang jadi mangsa Zuharnan. Semua orang tuduh dia tak betul, dia jahat, dia ni sampai ada kalau jumpa dia nak buat macam-macam lah. Kesian dia. Sepatutnya buatlah kenyataan resmi mengatakan sebuah masjid disaman kerana ya. Alhamdulillah, ke bawah Yang Mulia tuanku Raja Pemangku Raja Pahang ya, telah berkenan untuk membayar saman tersebut yang dikurangkan daripada 10,000 pada 5,000. Alhamdulillah, daulat tuanku yang terbaik, tuanku Pahang. Kenapa? Kerana melibatkan institusi masjid. Kalau kerana melibatkan individu, saya rasa tuanku pun tak tergamak juga kalau ramai rakyat Pahang ni kena saman sini, semua nak pergi minta tuanku bayar. Tapi ini kerana masjid, institusi agama, alhamdulillah tuanku bercemaduli untuk membayar ya saman tersebut ya. Jadi isu ni dia berkisar begitu, kesilapan dia daripada, dan kesilapan daripada pihak AJK masjid pula saya nak beritahu. Saya dipahamkan notis itu, salinan kopinya diberikan kepada pihak pengurusi masjid lah, dan pengurusi masjid pun ambil gambar agaknya dengan menggunakan handphone, ambil gambar, kemudian post di dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni ramailah AJK. Mungkin juga ada yang bukan AJK. Jemaah biasa ni yang tengok ni kan. Yang tengok yang kariah biasa yang tengok ni. Yang tengok tu dia pun terkejut. Masjid di sini, dia tak tahu cerita. Dan dia post di dalam Facebook.
Jadi isu ni jadi viral dan kecoh. Satu Malaysia, satu dunia, seantero dunia. Dan saya pun terjebak juga, kan? Gara-gara isu ni CMK TV dah jadi panas juga sebab kita menyiarkan dari sudut pemahaman orang ramai dan juga dari sudut pemahaman daripada jabat kesihatan itu sendiri, kan? Jadi mungkin jawatan kuasa COVID daerah ni dan kuasa ni yang terlibat ni tidak terfikir isu ni akan jadi isu panas, isu besar, meletup, ya, macam torpedo meletupnya. Kemudian itu bagi pihak jawatan kuasa, dia mengarahkan saudara Zulhanan ini untuk keluarkan notis. Sepatutnya tangguh dulu, sepatutnya buat pertimbangan, nasihat kepada AJK masjid supaya lain kali jangan buat begini, lain kali. Ini masjid, ini bukan kelab malam, ini bukan pasar raya. Pasar raya pun kadang-kadang masjid ni ada kes dia 10 hari tutup, tapi pasar raya, pasar malam, premi-premi lain kadang-kadang dibuka, tutup hanya 3 hari, buka lepas tu. Tapi masjid macam-macam tekanan sekolah agama, masjid, sekolah pondok. Dan sekarang ni kalau dipaham ni, bazar Aidilfitri boleh beroperasi, jadi isu juga sekarang ni, boleh beroperasi sampai jam 2 pagi. Tapi masjid pukul 10 dah tak boleh dah, kan? Tak boleh duduk dekat situ nak berzikir ke, nak bertarawih ke, nak baca Al-Quran ke, nak menunaikan solat, berbagai-bagai lah, buat kerja-kerja ibadah ke, nak tadarus ke, nak apa, tak boleh dah pukul 10, kan? Sedangkan di masjid ni orang yang sama yang ada di situ, di pasar malam, di pasar malam, di bazar Aidilfitri, di bazar Ramadan, orang-orang luar yang kita tak tahu ada COVID ke tak ada COVID, kan? Dan saya juga dipahamkan bahkan bukan saja di masjid-masjid, ya. Saya fahamkan di premis-premis yang melibatkan jabatan kerajaan terutamanya, ya, juga di klinik, hospital dan sebagainya, ada juga yang melanggar SOP ni. Tapi disebabkan jabatan yang terbabit tidak akan disiasat ataupun mana mungkin pejabat kesihatan nak siasat hospital, mana mungkin pejabat kesihatan nak siasat klinik dan sebagainya, kan? Sebab itu di bawah pentadbiran KKM. Jadi kita dapat maklumat, saya juga dapat maklumat daripada orang awam mengatakan di hospital sekalian pematuhan SOP ni juga gagal, ya, juga tidak mengikut yang ditetapkan. Ini pun satu isu juga, tapi dia terpinggir lah. Tapi bila isu masjid ini berbangkit, menyebabkan rakyat membuka mata lah, supaya tidak ada amalan double standard dalam kes ni. Dan saya juga memohon maaf lah kepada pihak-pihak yang berkenaan, jawatan kuasa masjid, pihak pejabat kesihatan daerah, kepada jawatan kuasa COVID daerah, kepada pegawai yang berkenaan yang memberi notis saman kepada pengurusi masjid, kepada AJK masjid dan sebagainya, kerana kita turut beri komen dalam bentuk video, dalam bentuk TV bersama CMK TV, Suara Rakyat Marhain ini, yang sebenarnya kita pun kadang-kadang keliru apa yang berlaku. Tapi itulah kisahnya, saudara. Jadi saya kira menjelang Aidilfitri ni, insya-Allah saya akan bertemu lah dengan semua pihak lah, termasuk jawatan kuasa masjid, termasuk dengan pejabat kesihatan, pegawai yang berkenaan, saudara Zulhanan dan sebagainya, untuk kita meredakan balik lah, meredakan balik apa yang berlaku ini. Janganlah sampai menganggap Zulhanan ini bukan anti-Islam, bukan. Ini semua tanggungjawab dia. Dia melaksanakan tanggungjawab. Janganlah salahkan dia. Dia buat kerja. Kan kalau tak buat kerja pula dituduh melanggar arahan jabatan pula, kan. Jadi dia jadi isu lah. Cuma saya nasihatkan, sekiranya ada kes-kes yang boleh diberi timbang rasa, bertimbang rasa, diberi teguran, diberi nasihat, itu kalau boleh beri nasihat dulu,
Sebab betul, memang betul, kadang-kadang ada buku pendaftaran pun ada QR code MySejahtera pun. Ada orang yang tak scan, ada orang yang tak tulis, ada orang dia tak tulis, tak scan. Itu bukan salah AJK Masjid sebenarnya, bukan salah AJK Masjid. Jemaah yang datang ni kadang-kadang malas nak scan. Malas nak scan sebab yalah macam-macam lah, kadang-kadang ada, kita tahu. Jadi kesalahan ini adalah kesalahan secara bukan boleh ditujukan kepada masjid sepenuh, sebab mereka ada buku tu, ada kan, buku pendaftaran ada, kemudian QR code MySejahtera ada, kalau dia terus tak ada, itu baru kita kata masjid ini melanggar SOP. Sebab itu saya beritahu perkara ini boleh dirundingkan, boleh dirundingkan antara kedua-dua belah pihak agar tidak jadi viral macam hari ini. Jadi hari ini kita harap perkara ini dapat reda lah. Saya sebagai antara orang yang mengikuti kes ini daripada awal, tapi saya bukan orang yang terawal yang memviralkan surat notis ini. Ada pihak lain, pihak lain. Jadi saya memohon ampun dan maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki kepada semua pihak lah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kisah di belakang tabir, dan memang kita tak tahu pun, kita tak tahu ada mesyuarat dengan DO, dengan apa ni, kadi daerah, dengan MKN. Kita tak tahu. Ini mesyuarat antara mereka saja, kita tak tahu. Yang kita tahu, kita komen ini berdasarkan notis yang dikeluarkan, itu saja. Dan insyaAllah dalam masa terdekat saya akan mengadakan pertemuan dengan kesemua pihak ni. Kita nak redakan keadaan, kita kembali kepada kehidupan kita yang biasa. Kita beringatlah supaya menjadi iktibar. Walaupun jawatankuasa berkata nak saman masjid ini untuk dijadikan iktibar kepada masjid-masjid lain supaya mengikuti SOP, tetapi bak kata Dr. Mazhar, Mufti Perlis, masjid lah adalah tempat yang paling mematuhi sebenarnya SOP, masjid lah tempat yang paling mematuhi SOP, penjarakan sosial dan sebagainya. Kalau tempat lain kita tengok jarak 1 meter ni out habis, tapi masjid tengok bila solat ada penjarakan sosial. Cuma ialah ada certain kes yang terpinggir, yang tidak perasan. Kita manusia melakukan kesilapan. Jawatankuasa AJK Masjid pun manusia, pejabat kesihatan daerah Pekan pun manusia, jawatankuasa COVID pun manusia. Ada kadang-kadang benda yang kita terlepas pandang, tetapi kita tak sangka pula jadi macam ni. Gara-gara nak suruh masjid ambil iktibar dengan mengeluarkan notis saman kepada Masjid Seri Maulana, akhirnya jadi kes besar, isu besar di negara kita. Jadi sebagai umat Islam, kita bermaaf-maafanlah sesama kita. Jadi saya mengucapkan salam Ramadan lah kepada anda bagi pihak CMKTV, channel Suara Rakyat Marhain, yang bebas, telus dan adil dalam melontarkan isu-isu rakyat untuk anda semua. Jangan lupa like, follow, share dan subscribe channel CMKTV di YouTube. Salam terjah. Sekali lagi saya harap supaya isu ini dapat diredakan, insyaAllah. Dan sekali lagi saya menyusun 10 jari kita memaham menjelang Aidilfitri yang mulia. Okey, sekadar itu dulu daripada saya, Muhammad Syukri Muhammad Ramli, aktivis dan juga pengasas kepada gerakan rakyat, Angkatan Pembela Rakyat, gerakan media CMK Media, CMK TV, CMK FM Radio dan sebagainya. Saya harap supaya semua pihak dapat memahami isu yang sebenarnya dalam kes ini. Kerana itu dulu, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.